Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan BOD. Apa itu BOD? Okey, BOD adalah Bio Oxygen Demand. Okey, di mana ia adalah jumlah oksigen yang terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma untuk mengurai bahan organik di dalam air tertentu pada suhu tertentu dalam tempoh yang tertentu. Okey, istilah ini juga merujuk kepada prosedur kimia untuk menentukan jumlah ini. Ini bukan ujian kuantitatif yang tepat. Walau bagaimanapun, ia digunakan secara meluas sebagai petunjuk kualiti air organik. Okey, nilai BOD paling umum yang dinyatakan dalam miligram oksigen yang digunakan sebagai liter sampel selama 5 hari, incubator pada 20 darjah Celsius dan sering digunakan sebagai pengganti kuat tahap pencemaran air organik. BOD boleh digunakan sebagai tolak ukur keberkesanan logi rawatan air sisa. Okey, ia disenaraikan sebagai pencemar konvensional dalam Akta Air Bersih AS. BOD adalah sama dalam fungsi kepada permintaan oksigen kimia, di mana kedua-duanya mengukur jumlah sebatian organik di dalam air. Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya akan mencari 2 sampel air untuk kegunaan kita untuk mencari test BOD. Jadi jom, saya akan menggunakan sampel air lecak dan juga air tasik. Okey, sekarang kita di pada tempat yang pertama, iaitu air lecak. Jadi saya akan tunjukkan tempat yang saya akan ambil lah. Okey, jom kita. Okey, jadi sekarang kita lihat lecak ni macam kotor sikit lah kan. Okay, kita akan ambil, kita akan lihat lah. Okey, kalau kita lihat air lecak ni, dia memang agak kotor lah. Jadi pada saya mungkin banyak organisme dalam ni dan mungkin BOD agak tinggi. Tapi kita akan lihat pula pada sampel yang kedua, iaitu air tasik. Okey, sekarang kita pada tempat yang kedua, iaitu tasik. Dan saya akan ambil lah sampel air untuk kita lihat macam mana, adakah banyak BOD bahagian sini. Okey, saya akan ambil air tasik. Okey, kalau kita lihat air tasik ni, dia macam agak jernih. Tapi jangan minum sebab kita pun tak tahu adakah banyak organisme atau tidak. Jadi kita akan banding lah dengan air lecak yang tadi yang saya dah ambil. Okey, jom. Okey, jadi sekarang kita mempunyai 2 sampel air yang saya sudah ambil. Yang pertama ialah air lecak, kemudian air tasik. Jadi kalau ikut pada keamatan saya lah, kalau kita lihat bahawa air yang lagi keruh ni mempunyai BOD paling tinggi lah. Tapi untuk mengetahui bagaimana satu lagi ni, kita akan membuat kajian eksperimen untuk melihat yang mana satukah BOD paling tinggi, adakah air lecak ataupun air tasik. Hai, Assalamualaikum. Saya Nabila binti Abdul Razak. Okey, hari ini saya akan mengambil 2 sampel air, iaitu air sawah padi dan juga air telaga. Okey. Pertama, kita nak ambil sampel air, iaitu air daripada sawah padi. Okay, jom tarik sampel. Ini air untuk sampel pertama, okey. Jom pergi sampel kedua. Sampel kedua kita iaitu air telaga, okey. Nah, okey, saya pergi. Okey, ni sampel kedua kita iaitu air telaga Ni air telaga. Okey, ni 2 air yang kita dapat. Ni air telaga dan ni air sawah padi. Okey, berdasarkan pemerhatian awal, saya dapati air ni lebih tinggi BOD-nya berbanding ini kerana air ini kelihatan lebih keruh berbanding air ini. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuaimullah Ibn Marajab. Okey, sekarang ni saya akan mengambil 2 water sample di kawasan perumahan saya yang diyakini mengalami pencemaran air. Yang pertama ialah kawasan sungai yang di mana rakyat dan penduduk selalu balik kat situ. Jadi kita akan cek adakah air situ bersih atau tidak. Seterusnya adalah di kawasan Lombong di pekarangan rumah saya. Jadi apatah lagi, jom kita pergi ambil air. Baik, ini merupakan kawasan sungai. Jadi kita akan ambil sampel lah.
Okey, sekarang saya dah dapat sampel air sungai. Yang ni jom kita pergi ambil sampel air lombong pula. Okey, sekarang kita berada di kawasan Lombong. Nanti kita akan ambil sampel daripada kawasan Lombong pula. Saya dah ambil 2 sampel air daripada kawasan sungai dan kawasan Lombong. Jadi dari hipotesis awal, kemungkinan BOD di kawasan Lombong lagi tinggi berbanding BOD kawasan sungai. Kerana saya lihat kejernihan air pun kawasan sungai akan lebih jernih berbanding kawasan Lombong. Okey, kita teruskan dengan BOD punya test. Assalamualaikum, selamat Hari Raya semua. Saya Atikah. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang prosedur untuk melakukan BOD test. Okey, di sini adalah apparatus dan material yang kami gunakan. Okey, yang pertama ialah incubator, yang kedua adalah dissolved oxygen meter iaitu DO. Okey, yang ketiga kami gunakan 2.25% magnesium sulfate, 2.75% calcium chloride, 0.025% ferric chloride dan juga phosphate buffer solution. Kami juga menggunakan 2 botol 300 ml blank dan juga sampel. Okey, untuk prosedur kami yang pertama, kami mengambil 300 ml air sungai dan kami labelkan sebagai sampel 1 air sungai. Okey, kita kena pastikan air sungai yang kita ambil ni free from chlorine. Jika ada kehadiran chlorine dalam air sampel kita ni, kita memerlukan dechlorination chemical, sebagai contoh sodium sulfate, untuk diletakkan dalam sampel. Okey, yang kedua, kita kena pastikan sampel kita di dalam pH range yang disediakan, iaitu daripada pH 6.7 hingga 7.5. Jika lebih daripada 7.5, maka kita perlu menambah asid atau base ke dalam sampel kita. Bagaimana kita menentukan pH dalam sampel, iaitu menggunakan pH meter. Okey, pH meter tu bacaan dia, kalau kita dapat yang constant, kita perlu memastikan A ni atas dia ada stroke bar. Kalau ada stroke bar ni maksudnya kita dapat nilai yang constant. Okay, untuk yang kedua, kami labelkan sebagai blank 1. Okey, macam mana kita dapatkan blank ni? Blank ni terhasil daripada campuran distilled water dan 0.3 ml magnesium sulfate, 0.3 ml calcium chloride, 0.3 ml ferric chloride dan juga 0.3 ml phosphate buffer solution. Tapi sebelum kita campur dengan chemical tu, kita perlu pastikan distilled water kita di aeration. Aeration menggunakan aquarium pump supaya kita mengeluarkan gas-gas yang tidak perlu, sebagai contoh gas carbon dioxide. Okey, seterusnya kita perlu measure initial DO bagi blank dan juga sampel. Okey, macam mana kita nak measure? Kita menggunakan DO meter ni. Okey, kita buka dulu cap sampel. Kita masukkan DO probe ke dalam sampel dan kita tengok okey bacaan dia. Sebagai contoh, bacaan dia 8.0 mg per liter. Macam mana kita dapatkan bacaan yang constant? Kita perlu pastikan bunyi beep. Kalau ada bunyi beep tu maksudnya bacaan kita adalah bacaan yang constant. Okey, begitu juga dengan blank. Okey, selepas kita ambil initial reading tadi daripada DO meter, kita tutupkan BO botol kita ni. Okey, BO botol ni menggunakan cap. Okey, menggunakan menutup botol dengan ketat. Okey, kita kena pastikan okey, air sampel dengan air blank ni kat dalam botol ni penuh, supaya kita perlu pastikan udara tidak keluar dan masuk ke dalam botol. Okey, lepas kita tutup botol ni, okey, kita perlu sealkan dia. Seal mouth of the BOD bottle ni menggunakan seal stretch ataupun aluminium foil. Ataupun ambil cap ke apa-apa, letak je kat atas ni. Okey, sebagai contoh macam ni. Okey, ini untuk kita betul-betul pastikan supaya udara, air, tidak keluar dan masuk daripada botol kita. Okey, lepas kita seal ni betul-betul perfectly, kita ambil incubator. Okey, incubator kita ni perlu pastikan di dalam suhu 20 darjah Celsius. Okey, kita perlu meletakkan sampel dan blank kita ke dalam tempat yang gelap. Okey, macam ni, tempat yang gelap. Okey, di dalam 20 darjah Celsius dan kita tutup. Okey, kita tutup dan kita biarkan selama 5 hari. Okey, selepas 5 hari, kita perlu keluarkan balik lah, okey, botol kita, sampel kita daripada incubator.
Okey, kita buka seal dia, kita buka penutup dia, kita repeat balik step yang sama, iaitu kita ukur final reading dia menggunakan diometer. Okey, kita baca, kita buat ambil macam ni, kita buat balik macam ni. Okey, kita baca balik, bunyi beep, kita ambil constant reading dia, final reading dia. Lepas tu, kalau kita nak teruskan dengan sampel yang lain, kita perlu kita cuci dulu dioprop ni supaya pastikan dia bersih. Baru boleh kita baca reading yang bagi sampel yang lain. Okey. Selepas tu, lepas kita habis semua collect semua data, okey, kita perlu menggunakan menggunakan formula ni. Okey, kita assume P adalah 1. Okey, D1 dan D2 ni, D ni adalah sampel kita. Okey, sampel yang pertama kita initial tolak dengan sampel kita yang final ni tadi. Okey, ditolak juga dengan kita punya blank yang pertama initial dengan blank yang final reading. Okey, kita bahagikan dengan P. Jadi kita dapatlah kita punya final calculation untuk BOD test. Itu sahaja step-step dia, prosedur dia untuk melakukan test BOD. Okey, jika nak melakukan sampel yang lain pula, sebagai contoh sampel lombong, sampel air lecak, sampel air hujan dan sebagainya, kita lakukan daripada awal step tadi sampailah step yang kira calculation, menggunakan step yang sama saja. Dan kita perlu pastikan, jangan lupa pakai glove, okey, untuk elakkan kita daripada terkena chemical reaction atau apa-apa. Okey, jadi itu saja. Stay safe semua. Okey, antara cara-cara untuk mengatasi pencemaran air pertama adalah dengan melakukan pemantauan berkala yang dilaksanakan oleh lembaga bersama agensi berkaitan bagi memastikan sumber air dan kawasan tadahannya terpelihara daripada aspek kualiti dan kuantitinya. Penguatkuasaan bersepadu dan tindakan perundangan tegas turut sentiasa dilaksanakan, antaranya siasatan, notis, pengeluaran kompaun termasuk pendakwaan di mahkamah. Yang kedua, tidak membuang sampah ke dalam sungai, tasik atau laut serta membersihkan sampah yang ada di pesisiran pantai dan laut, mengumpul sampah dan masukkan ke dalam tong sampah yang berhampiran dan menjalankan aktiviti kita semula. Kita juga boleh mengadakan kempen dalam kalangan masyarakat, iaitu sayangi sumber utama kita, iaitu air, serta memasang perangkap sampah di dalam longkang bagi mengelakkan sampah tersebut mengalir masuk ke dalam longkang. Yang ketiga, melakukan proses rawatan loji kumbahan air. Untuk pengetahuan semua, kumbahan akan melalui beberapa proses pembuangan bahan kimia untuk mengurangkan jumlah sisa toksik, manakala zarah pepejal dan bahan bukan organik akan dikeluarkan dengan menggunakan penapis biologi. Keempat ataupun yang terakhir, dengan mengadakan program pendidikan, latihan dan maklumat pencemaran alam sekitar. Ianya bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, sama ada golongan pengilang ataupun pengguna, supaya mereka sentiasa sedar akan tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat. Setiap aktiviti yang dilakukan oleh individu akan memberi kesan yang menyeluruh terhadap diri sendiri dan masyarakat. Akhir sekali, kita perlu menerapkan ilmu yang telah dipelajari semasa program untuk dilaksanakan dalam kehidupan seharian kita.